Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episod pertama, siaran pertama Finas Yunus Investigates secara eksklusif ditayang di platform digital dengan memilih topik yang sedang hangat dibahaskan netizen, iaitu vaginal examination. Seluk suka-suka, bagi ibu yang pernah melahirkan, seluk bukanlah perkataan asing. Malah ada yang trauma memikirkan pengalaman di seluk doktor. Dan mengapa Finas Yunus Investigates atau FYI pilih topik ini? Seperti yang kita lihat di Facebook, saudara ataupun pelayar yang bernama Muhammad Zaki Omar ada menyatakan beliau tidak bersetuju dengan vaginal examination atau VE serta menyamakan situasi VE dengan menjolok buah durian yang belum masak. Dan komen saudara Zaki ini kemudian yang mendapat reaksi pelbagai doktor dan netizen. Pertembungan pendapat ini sudah pasti mengelirukan masyarakat kita, malah mungkin menimbulkan perasaan cemas kepada ibu yang sedang menanti kelahiran anak pertama. Dan bersandarkan itulah kami di FYI ambil tanggungjawab meleraikan kekusutan ini dengan menjemput dua panel ke studio kami pada malam ini. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan dan mengatakan Assalamualaikum dan selamat datang buat Profesor Dato' Dr. Harlina Haliza Siraj yang merupakan Profesor ONG dan Pendidikan Perubatan Pengajaran Klinikal, Jabatan Pendidikan Perubatan, Fakulti Perubatan PPUKM. Juga buat saudara Zaki yang merupakan selain daripada penyelidik kepentingan awam, juga merupakan admin Facebook Masyarakat Kena Tahu MKT. Dan suka untuk saya maklumkan, FYI adalah pentas untuk kita mencari jawapan kepada kekeliruan anda. Maka buka minda, lapangkan dada, serap ilmu daripada sumber. Prof Datuk, mungkin soalan pertama saya dan saya memerlukan Prof Datuk menjelaskannya dengan penuh ringkas. Apakah prosedur vaginal examination atau VE itu? Ada yang kata masukkan 2 jari, ada yang kata masukkan sepenumbuk. Mohon bantu kami, Prof Datuk. Okey, terima kasih Finas dan juga saudara Zaki. Saya rasa kita bila bercakap tentang pemeriksaan vagina, kita panggil VE lah, vaginal examination. VE terus. Ya, itu adalah satu prosedur yang merupakan prosedur asas dalam kita melakukan pemeriksaan kepada pesakit wanita. Sebab ialah wanita dia memang ada organ reproduktif yang berbeza dan vagina itu atau faraj lah merupakan sebahagian daripada organ reproduktif yang sangat yang menjadi orang kata pintu kepada bahagian reproduktif wanita dalaman. Jadi kalau nak katakan bila wanita ini datang berjumpa doktor, terutamanya kalau dia ada mempunyai simptom atau gejala yang berkaitan dengan reproduksi, maka pemeriksaan vagina mesti dilakukan. Maknanya kita tak bolehlah tengok muka je tahu Finas ada apa begitu kan. Khususnya kalau dia mengatakan head dia telah terlalu banyak ke atau dia rasa sakit ke Dan untuk wanita yang hamil, pemeriksaan ini sangat perlu khususnya bila dia dah dalam proses kelahiran. Jadi yang ini sangat penting sebab dan kita bukannya seluk suka-suka dan saya minta maaf lah Finas kau boleh tak nak guna perkataan seluk tu kan. Kita guna je vagination atau VE dan ini memang pemeriksaan yang kita tahu tidak digemari oleh wanita sebab dia satu melibatkan bahagian yang kita tidak sukalah, kita kata sulit dia memang biasa dan walau bagaimanapun dia sangat kerana buat masa ini kaedah inilah nanti yang akan memberitahu kita sejauh mana sebenarnya proses kelahiran telah berlaku. Dan mungkin sebab sekejap sangat, kalau katalah seorang wanita tu ada datang sakit, kemudian keluar pula air ketuban ke atas. Finas kita dah bersalin, kita tahu kan. Walaupun kita rasa kita baca tapi kita tak tahu. Jadi pergi ke hospital, memang itulah antaranya. Tapi sebelum tu kita memang kena periksa perut dulu. Kita tahu kepala budak di mana Dan ada masanya kita tak boleh buat vaginal examination, khususnya kalau misalnya pendarahan keluar dan kita tak tahu dari mana. Kita tak mahu bila kita masukkan jari kita tu, kita akan mungkin ada uri di situ kan. Jadi vaginal examination sangat satu prosedur yang penting di dalam obstetrik ni dan gynecology. Kalau kami ni
Zaki mengajar pelajar di Fakulti Perubatan, ini yang sangat kita tekankan kerana dia memerlukan satu sikap profesional. Keduanya, kita mesti pastikan pesakit kita percaya dengan kita. Kita mesti bagi tahu mereka kenapa kita kena buat ini. Dan tentu sekali, dia bukannya seluk suka-suka. Doktor, 2 jari sepenumbuk secara ringkas. Okey. Mudahnya, dia memang hanya 2 jari saja. Ya, dan sepenumbuk tu tak pernah diajar buat tu, ya. Walaupun mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu, contohnya pendarahan, ya. Yang ini memang itu ekstra lah tu, ya. Dia ada kaedah-kaedah yang tertentu. Tapi percayalah, ya, sebenarnya kita kena mulakan dengan memasukkan spekulum dulu. Ya, spekulum ni satu alat. Kerana kita kena melihat dulu dengan apa yang berlaku kepada cervix. Ya. Cervix ni pula, ya, kalau misalnya wanita tu dah kata keluar air, kerana kita nak kena ambil, ya, spesimen itu kena nak pastikan ada kuman ke tidak. Kan? Kemudian kita masukkan 2 jari saja, dan dia masuk dengan begitu berhati-hati, ya, dengan memberitahu wanita tu, ya, saya nak masukkan jari saya point. Dan kita tahulah kalau misalnya dia nampak terlalu stiff, kita pastikan dia relax dulu. Ya. Dan nombor 1, mesti ada orang lain, ya, bersama dengan kita itu, ya. Mana tak boleh sakit saja. Ya, baik kita ni doktor lelaki atau datuk perempuan, kerana chaperone itu ya, mesti ada. Itu adalah salah satu etika perubatan. Baik, sebelum saya pergi kepada Zaki, nak tanya kepada Datuk. Kita tahu menerusi CVE, doktor akan mampu menilai sejauh mana doktor akan peroleh maklumat mengenai bukaan pintu rahim, mengenai pintu rahim masih keras atau sudah bertambah lembut, kedudukan kepala bayi, selaput air mentuban masih ada atau tidak, terdapat uri atau tali pusat ketika pemeriksaan. Soalan saya, Prof. Datuk, selain VE, wujudkah prosedur lain untuk mengetahui semua maklumat penting yang baru saya sebutkan di atas? Tidak. Buat masa ni, ya. Mungkinlah ada yang kata, oh, kita boleh buat ultrasound, selepas ni ultrasound makin mudah. Tapi semua itu masih lagi dalam kajian peringkat awal. Tetapi VE ini, ya, dia macam ni, dalam perubatan dia ada evidence base, dia ada experience base. Dan kedua-duanya mesti ini. Dan untuk experience base ini, ya, VE telah terbukti menjadi satu kaedah ditambah dengan yang lain, ya, dengan kontraksi uterus, dengan degup jantung anak, membantu kita yang menjaga ibu yang dalam proses kelahiran ini untuk yang paling penting, ya, tahu ada komplikasi. Kerana sebelum ini kita memang biarkan mungkin ada, ya, komplikasi yang boleh kita dapat tahu awal, ya. Contohnya satu lagi, kalau katalah air ketuban dah keluar. Tengok air ketuban itu sudah ada yang kita katakan mekonium, keluar hijau najis bayi, maknanya bayi sebenarnya dah lemas. So saya mungkin kena, bukannya VE itu yang menyebabkan bayi itu lemas. Bukannya VE itu yang menyebabkan air ketuban ataupun tali pusat tadi keluar. Bukannya VE itu yang menyebabkan vagina itu jadi hancur. Bukan. Tetapi sebabkan keadaan-keadaan komplikasi ini memerlukan kita melakukan VE mungkin daripada selalu, maka seringkali, ya, kesilapan kita menganggap bahawa VE itulah penyebabnya. Baik, Saudara Zaki, Prof. Datuk, seorang pakar obstetrik dan ginekologi yang berpengalaman hampir 30 tahun dalam bidang ini, menyatakan keperluan dan kepentingan VE. Maka persoalan saya pada malam ini lebih kepada tulisan serta teguran terhadap prosedur ini. Saudara menyatakan VE menyebabkan berlakunya pendarahan kepada pesakit, ada yang pecah mentubannya kerana diseluk doktor, dan saudara juga menyamakan situasi VE ini dengan buah durian. Kalau belum masak takkan gugur lagi, tapi kalau ada yang menjolok jatuh juga tidak masak. Maka soalan saya, adakah saudara Zaki 100% menolak prosedur VE ini, atau kekesalan ini bersandarkan pada kes-kes tertentu atau terpencil? Okey, terima kasih kepada Finas dan terima kasih kepada doktor sudi luangkan masa untuk bersama-sama kita pada malam ni. Dan alhamdulillah, saya sebenarnya bersyukur dengan penjelasan doktor tadi berkenaan dengan VE, sebab saya percaya ramai orang tak tahu prosedur sebenar pelaksanaan VE itu, dan saya sebenarnya lagi bersetuju apabila doktor sebut tentang chaperone tadi, yang mana akan jadi saksi dan pemantau bersama ketika prosedur itu dijalankan. Okey, saya nak berbalik kepada isu, sebab saya nampak ada 2 perkara saya nak kena jelaskan sini. Isu pertama berkenaan dengan VE ini yang saya bangkitkan, pertama bila saya screenshot satu conversation di Facebook berkenaan komen seorang penyokong doktor lah, saya kata, di wall doktor. Dia menafikan statement saya
bahawa ada wujud seluk berkali-kali. Saya kata seluk berkali-kali itu wujud dan juga dilakukan oleh beberapa orang doktor yang bertugas ataupun doktor pelatih pada masa yang sama dalam time interval yang sangat pendek. Dan kalau saya balik pada isu jolok buah durian tu sebenarnya satu perkongsian saya lagi di wall saya, sebab maklumat ni saya dapat. Maaf doktor, mungkin saya pernah baca pendapat doktor tentang dula dan saya isteri saya adalah seorang dula dan kita membuat kelas persediaan bersalin. Okey, jadi maklumat ni kita perolehi daripada peserta yang berkongsi maklumat kelahiran mereka dan salah satu situasi yang trigger saya adalah apabila ibu ini bersalin melalui caesar dan proses kelahiran yang dialami oleh beliau melibatkan proses VE pertamanya. Tapi VE ini tidak menyebabkan pecah ketuban. Tapi selepas prosedur VE dibuat, bukaan dikesan 1 cm. Okey. Dan doktor ni membuat keputusan untuk membuat prosedur ARM yang mana untuk memecahkan ketuban pada ketika bukaan 1 cm ini. Saya baca pendapat-pendapat doktor bahawa mustahil ARM boleh dibuat pada 1 cm, tapi ini adalah situasi yang berlaku pada ibu tersebut. Dan in the end ibu ini berakhir dengan kelahiran secara C-section dalam satu proses yang rentetan daripada aktiviti itulah. Jadi pada peringkat saya isu pertamanya adalah seluk berkali-kali dan saya tidak menafikan bahawa ada kepentingan dari segi aktiviti vaginal examination. Sebagai orang awam kita guna perkataan seluk itulah kan, doktor pun fahamlah dalam konteks rakyat Malaysia sekarang. Jadi maksud saya kepada situasi buah durian tersebut, apabila ibu dia berkongsi dia tak ada contraction lagi pada masa itu, dia datang atas jadual yang diaturkan oleh pihak hospital. Dan apabila bukaan diperiksa, saiz yang dikesan sebegitu dan pecah ketuban dibuat dan akhirnya yang dikesan adalah tiada mekonium. Dan akhirnya dalam satu proses kelahiran tu berakhir dengan caesar. Saya tak ada masalah untuk berkongsi siapa orang ini untuk disiasatlah, katakan KKM nak buat siasatan, doktor nak tahu kisah sebenar. Okey, saya tak ada masalah untuk ini, tapi kita buat secara official. Mana ada hitam putih dan dia bersetuju untuk beri kerjasama berkongsi. Dan saya dapat lihat mereka ini sebenarnya memerlukan pencerahan kenapa keadaan tu jadi begitu. Andaian dia sebenarnya dia tak sepatutnya berakhir sebagai satu proses C-section. Doktor akan ingin menambah? Selalunya dalam keadaan begini, ya, khususnya apa yang mungkin saudara Zaki dapat adalah hearsay, cerita ya, dari orang ibu, ya, perkongsian begitu. Jadi mungkin agak sukar kita untuk membuat beberapa kesimpulan yang macam saudara Zaki nyatakan. Ya. Saya mungkin perlu tahu secara detail apa. Tapi mungkin daripada situ dia sebenarnya the big picture tu adalah ibu ini mungkin ada masalah, contohnya darah tinggi ke atau apa-apa saja. Kerana kalau boleh kan Zaki memang tak nak kacau. Ya, orang kata sebenarnya kalau katalah yang tak bermasalah, alhamdulillah semua kelahiran anak saya 4 orang, mungkin ya, sebab datang tu dah 3 cm, lepas tu dah terbuka, ya, air pun dah keluar. Kemudian 4 jam sekali kita buat kan, sebab kita ada patogram. Itu yang menentukan, dan kita sebagai dilatation atau ya, buka pangkal rahim itu sangat penting untuk kita tahu. Sebelum cukup 4 jam saya dah melahirkan dah. Jadi selalunya dalam 4 kelahiran itu saya hanya memerlukan 2 kali. Itu dalam contoh peribadi saya. Ya. Namun kalau adanya contohnya komplikasi, ya, ataupun perlunya induction, dan kalau misalnya 1 cm, ya, saya rasa maklumat yang saudara dapat itu tak tepat. Minta maaf saya nak katakan. Ya. Mungkin pada Zaki itu sangat tepat. Sebab kita kalau 1 cm dan kita nak induce, kita kena pastikan dulu pangkal rahim itu dia cukup lembut, ya, untuk ni. Sebab macam inilah Zaki, kami ni doktor ni kita memang kalau boleh tak nak menambahkan lagi risiko kan. Cuma saya di sini ada isu yang lebih mendasar. Kita sebenarnya ada krisis kepercayaan, ya, di antara doktor dengan pesakit, pesakit dengan doktor. Zaman saya dah 30 tahun kan Zaki, zaman saya dulu mungkin doktor ni sangat dipercayai. Dan kami ni pun kan punyalah jaga. Saya hari ini pun begitu. Tetapi suasana berbeza. Ya. Dan ketika tu mungkin kalau ada pula agaknya ibu yang trauma, mesti ada punya kan. Tapi tak adalah Facebook. Tak adalah misalnya IG
Tetapi dalam konteks sekarang saya rasa betul macam dikatakan ada caranya untuk mengatakannya, dan yang paling penting saya kira adalah komunikasi yang asertif, bertanya kepada doktor. Khususnya doktor tu bukannya komplain pada Zaki nak buat macam mana kan, ya? Jadi doktor tu sebenarnya dan kami sebenarnya pun memang kena bagi tahu, khususnya kalau misalnya perkara-perkara yang dalam yang kita tak tahu ni kan. Jadi kan Fina, saya rasa isunya begini, ya. Kita memang kena tu pasukan di dalam bilik bersalin tu. Betul. Maknanya doktor dengan amanah berat Zaki jadi doktor ni kan, ya. Amanahnya bukanlah seorang nyawa yang bayi di dalam tu kan. Sila boleh sila. Sebab adakah possibility, kemungkinan bahawa ada kesilapan penilaian dalam proses menilai situasi ibu tu? Okey. Kita ni manusia Zaki. Jadi kalau yang 1 cm, katalah tadi 1 cm, kita tak boleh terus rupture membrane. Ni kalau misalnya ada doktor yang buat ni, dia memang tak ikut protokol lah. Ya. Tapi kalau kesilapan ini selalunya, itu sebabnya kita kena pula mendidik pelajar ataupun doktor yang muda, ya, bagaimana untuk mendapatkan kompetensi. Kompetensi ni Zaki, dia ilmu, termasuk dan perilaku dan nilai. Jadi kalau misalnya dia meletakkan nilai yang sangat tinggi kepada ketepatan di pemeriksaan vagina ini, maka dia tidak akan main-main dengan pemeriksaan ini.